Muhammad Bakri untuk menyambung bahasan beliau. Silakan. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang kepada Bakri untuk turut membahas titah ucapan Yang di-Pertuan Agong. Pembahasan saya hari ini akan menyentuh perkara-perkara yang dirangkumi dalam Perenggan 19, 22, 24, 26 dan 30 titah Tuanku pada 18 Mei 2020 yang berkaitan dengan bidang-bidang yang sebelum ini di bawah tanggungjawab saya dalam Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Oleh sebab saya ingin cover 3 sektor dan saya telah pun sediakan 10 muka surat. Oleh itu, jika boleh Datuk Speaker, saya berharap bahawa kita boleh hadkan pencerahan nanti dalam perbincangan polisi sahaja. Jangan gaduh-gaduh politik sebab tak cukup masa. Datuk Speaker, izinkan saya bermula dengan sektor alam sekitar. Pertama, saya ingin membangkitkan isu jerebu. Setiap tahun kita ada, memang kita ada musim jerebu yang kita normally apa yang rakyat Malaysia katakan. Susulan daripada jerebu yang serius pada tahun 2019, Kabinet Pakatan Harapan telah meluluskan untuk merangka Akta Jerebu Merentasi Sempadan, Transboundary Haze Act. Dan langkah segera diambil untuk memastikan rang undang-undang tersebut dibentangkan sebelum musim jerebu tahun ini. Dengan adanya Transboundary Haze Act, kerajaan boleh mengambil tindakan terhadap individu ataupun syarikat Malaysia yang menyebabkan jerebu di Malaysia tanpa mengira di mana pembakaran tersebut dilaku. Jawatan kuasa untuk merangka rang undang-undang telah pun ditubuhkan dan kerja-kerja telah pun bermula sebelum perubahan kerajaan. Saya berharap bahawa kerja ini boleh diteruskan dan rang undang-undang boleh dibentangkan secepat mungkin sebelum musim jerebu tahun ini. Kedua, Bakri berharap bahawa kerajaan boleh meneruskan usaha permekasaan Jabatan Alam Sekitar untuk menambah jentera-jentera dan alat-alat yang perlu digunakan oleh cawangan-cawangan JAS supaya tindakan pemantauan dan penguatkuasaan boleh diambil dengan cepat. Selain itu, Mestek sebelum ini juga telah pun memulakan proses untuk mengkaji semula Akta Kualiti Alam Sekeliling AKAS 1974 sama ada digantikan dengan akta baru ataupun dipindahkan untuk memastikan keberkesanan JAS dalam menangani pencemaran. Saya ingin tahu apakah perkembangan sekarang dan apakah timeline pembentangan akta baru ataupun pindaan AKAS 1974. Ketiga, saya berharap bahawa kerajaan boleh meneruskan usaha kami untuk merunding semula perjanjian konsesi EQMP, Environmental Quality Monitoring Program, yang telah pun ditandatangani pada tahun 2017. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, program EQMP bernilai RM846 juta untuk konsesi 15 tahun yang berkuat kuasa Julai 2017 hingga Januari 2032. Kos 846 juta ini iaitu kira-kira 60 juta setahun adalah sebanyak 30% daripada perbelanjaan tahunan JAS. Tujuan asal EQMP adalah untuk mengumpul data kualiti udara, sungai dan laut serta kerja-kerja analisis data back-end dengan izin. Walau bagaimanapun, sistem yang dibina mengikut spesifikasi perjanjian yang sedia ada adalah tidak mampu untuk memberi amaran awal insiden-insiden pencemaran di kebanyakan lokasi di Malaysia supaya pegawai-pegawai JAS boleh mengambil tindakan segera. Kami mendapati masalah ini semasa insiden di Pasir Kudang. There is no real-time monitoring and alert system, only ambient monitoring dengan izin. Saya kira ini adalah sangat penting kerajaan meneruskan perundingan semula perjanjian ini untuk memastikan bahawa perbelanjaan EQMP adalah value for money dengan izin dan benar-benar membantu kerja-kerja just on the ground dalam memantau insiden pencemaran dan mengambil tindakan penguatkuasaan. Jika tidak, baik kita tamatkan konsesi ini dengan exit clause yang sedia ada dengan perjanjian kita dan salurkan 60 juta ringgit ini terus ke Jabatan Alam Sekitar setiap tahun. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebelum ini berbincangan telah pun dimulakan antara UKAS, Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Peguam Negara dan juga JAS dalam mengkaji klausa-klausa serta spesifikasi yang diperlukan.
Saya berharap bahawa kerajaan boleh teruskan usaha ini dan memuktamadkan keputusan pada tahun ini seperti yang telah dirancangkan sebelum perubahan kerajaan. Perkara keempat yang saya ingin bangkitkan untuk sektor alam sekitar ialah supaya kerajaan boleh meneruskan usaha menggunakan teknologi maklumat bagi meningkatkan keberkesanan JAS untuk memantau pengendalian buangan terjadual scheduled waste. Kami sebelum ini dalam proses menambah baik sistem e-Swiss, Electronic Scheduled Waste Information System, untuk memastikan JAS dapat keep track pengeluaran, penstoran, pengangkutan, pelupusan buangan terjadual dengan efektif. Harap kerajaan boleh memberi sikit maklumat las kepada Dewan Yang Mulia ini tentang perkembangan tersebut. Tetapi bagaimana hebat e-Swiss sistem ini pun kita tidak mungkin dapat mengesan dengan e-Swiss buangan terjadual yang dikeluarkan oleh kirang haram. Kerana mereka tidak mendaftar dengan JAS, oleh itu tidak payah menggunakan e-Swiss. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah pencemaran bahan kimia, kita perlu ada polisi untuk mengawal selia bahan kimia ataupun kita panggil chemical governance dengan izin yang belum diwujudkan lagi di negara kita. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, bidang kuasa untuk chemical governance adalah lebih daripada JAS. Ia juga meliputi bidang kuasa NAPMA, bidang kuasa DOSH dan lain-lain. Oleh itu, salah satu inisiatif Mestek sebelum ini untuk tahun ini adalah supaya kita boleh menyediakan memorandum kabinet dengan cadangan hala 7 dari segi undang-undang, bidang kuasa dan kerjasama antara agensi, cadangan badan kawasalia dan sebagainya untuk chemical governance. Saya ingin tahu apakah perkembangan inisiatif ini sekarang. Datuk Speaker, Bakri juga berharap bahawa kerajaan boleh meneruskan usaha-usaha lain yang saya cukup masa untuk menghuraikan satu persatu dalam sektor alam sekitar, termasuk usaha menangani perubahan iklim, usaha mencegah Malaysia menjadi tong sampah dunia, kerjasama dengan kerajaan UK dalam ICF UK Pact dan banyak lagi. Pendek kata, harapan saya ialah kerajaan boleh teruskan inisiatif-inisiatif build on the foundation that have been laid. Dengan izin. Datuk Speaker, seterusnya saya ingin mengalih ke sektor STI. Pertama, saya berharap bahawa kerajaan boleh memastikan bahawa sekurang-kurangnya 50% dana R&D boleh disalurkan untuk experimental development ataupun industrial research dalam rancangan Malaysia ke-12. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, di Malaysia 28.9% dana R&D sekarang disalurkan ke basic research, 56.5% applied research dan hanya 14.6% untuk experimental development ataupun industrial research. Peratusan dana R&D untuk experimental development kita adalah jauh lebih rendah jika kita berbanding dengan negara-negara lain seperti Korea dan Jepun 63%, Singapura 48%, China 84% dan Thailand 52%. YB sekalian, kita perlu tumpukan dana-dana kita, dana R&D kita ke experimental development adalah kerana supaya lebih banyak R&D boleh dikomersialkan dalam jangka masa pendek dan sederhana. Dan dengan ini dapat menjana perkembangan ekonomi, mencipta kekayaan dan mencipta peluang pekerjaan untuk rakyat. Malaysia adalah negara membangun. Oleh itu adalah penting kita fokus kepada aktiviti-aktiviti R&D yang industrial driven, market driven and juga demand driven. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebelum ini pembaharuan polisi lebih daripada 50% dana R&D disalurkan untuk experimental development hanya boleh dilaksanakan di peringkat kementerian, iaitu di bawah Mestek sebelum ini. Kerana kebanyakan dana R&D disalurkan kepada kementerian-kementerian lain, terus disalurkan kepada mereka. Bakri berharap bahawa dalam kita merangka rancangan Malaysia ke-12, kerajaan boleh pastikan bahawa polisi ini dipeluaskan ke semua kementerian yang menerima dana R&D.
Perkara kedua sektor SDI yang saya ingin bangkitkan di sini adalah saya ingin tahu ya, apakah status perkembangan beberapa inisiatif yang sebelum ini kita telah mula laksanakan dan apakah status mereka sekarang. Yang satu, Innovation Connect, iConnect, yang bertujuan untuk memangkin usaha sama R&D antara empat pihak iaitu ahli akademik, industri, kerajaan dan juga NGO dalam mencari penyelesaian inovatif dan teknologi baru bagi meningkatkan pertumbuhan industri strategik di Malaysia. Yang kedua adalah Malaysia Open Science Platform MOSP yang berfungsi sebagai repository data penyelidikan STI kebangsaan. Ketiga, National Scientific Facilities and Equipment NSFE yang dibangunkan untuk membolehkan perkongsian kemudahan saintifik kerajaan dengan pihak industri. Yang keempat, Research Industry Scientific Exchange RISE yang bertujuan untuk berkongsi kepakaran penyelidik awam dengan pihak swasta. NSFE dan RISE sebelum ini hanya di peringkat kementerian, dengan adanya rancangan untuk memperluaskan ke kementerian-kementerian lain pada tahun 2020. Saya ingin tahu apakah perkembangan inisiatif-inisiatif ini sekarang. Seterusnya, saya ingin mendapat maklumat daripada kerajaan berkenaan dengan usaha membudayakan STI di kalangan generasi muda. Untuk makluman, Mestek telah sebelum ini berjaya meningkatkan kadar pelibatan pelajar dalam program pembudayaan STI melalui Minggu Sains Negara dan program STEC in School sebanyak 20 kali ganda. Dari 88,000 pelajar yang terlibat pada tahun 2018 kepada 2 juta pelajar pada tahun 2019. Untuk tahun 2020, sasaran Mestek sebelum ini adalah kita kekal 2 juta pelajar tetapi kita meningkatkan engagement kualiti dengan izin. Dengan berlakunya perubahan kerajaan COVID-19, saya ingin juga tahu apakah rancangan kerajaan dalam program-program pembudayaan ini dan apakah KPI. Saya cadangkan supaya kerajaan boleh melaksanakan program-program pembudayaan STI online, tetapi kita perlu ada measurable KPI supaya kita tahu sama ada program-program ini adalah efektif seperti number of reach, number of engagement, quality of engagement dan sebagainya. Dengan izin Tuan Speaker, seterusnya saya ingin menyentuh sektor tenaga. Pertama, saya berharap bahawa kerajaan akan meneruskan usaha dan sasaran Kerajaan Pakatan Harapan untuk memastikan penganugerahan projek jana kuasa bebas Independent Power Producer IPP adalah telus dan melalui tender terbuka. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Pakatan Harapan telah membatalkan 6 projek IPP sebelum ini dan telah yang diberi secara rundingan terus oleh kerajaan sebelum pentadbiran Pakatan Harapan dan sebenarnya ia tidak diperlukan oleh sistem kita. Ini membolehkan penjimatan jumlah kos sistem bekalan elektrik lebih daripada 11 bilion ringgit untuk tempoh 20 tahun dan jika tidak, semua ini perlu ditanggung oleh pengguna-pengguna elektrik. Yang kedua, saya berharap bahawa kerajaan juga boleh meneruskan usaha kami untuk menuntut kembali tunggakan IPP untuk membayar sebahagian peratusan pendapatan mereka ke akaun amanah industri bekalan elektrik AAIBE. Dana AAIBE boleh digunakan untuk memperkasa industri elektrik melalui R&D dan latihan, menggalakkan kecekapan elektrik ataupun mengurus impak tarif elektrik. Pada tahun 2019, kami telah memulakan proses penuntutan semula bayaran IPP yang tertunggak selama 10 tahun sebelum ini dan sejumlah 250 juta. Ada di antara mereka tidak mampu bayar secara lamsam kerana ini adalah tunggakan 10 tahun dan mereka memohon untuk pengecualian. Pendirian saya pada masa itu ialah IPP boleh membayar secara ansuran dengan ada komitmen-komitmen tertentu tetapi tiada pengecualian. Mesti bayar. There is no exception in this. Saya harap kerajaan akan terus memantau sama ada bayaran-bayaran ansuran ini adalah tepat masa mengikut komitmen yang dibuat oleh mereka sebelum ini.
Ketiga, saya juga berharap bahawa kerajaan boleh meneruskan projek pembekalan elektrik kepada 13 buah perkampungan orang asli di kampung di mana peruntukan daripada AEIBE telah pun diluluskan. Harap kerajaan jangan batalkan projek ini dan laksanakan dan siapkan supaya 300 buah keluarga di kampung-kampung orang asli ini akhirnya boleh mendapat bekalan elektrik supaya anak-anak orang asli tidak lagi membaca dalam kegelapan. Keempat, saya berharap juga bahawa kerajaan tidak akan mengembalikan projek pembangunan tenaga nuklear yang telah pun dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Ini adalah kerana Malaysia terdapat banyak tenaga hijau yang lain yang boleh diutamakan. Dengan itu, pandangan kelima saya ialah Bakri berharap bahawa kerajaan akan terus usaha dan sasaran Pakatan Harapan untuk meningkatkan tenaga boleh baru TBB dalam campuran elektrik ke 20% menjelang tahun 2025 tidak termasuk penjanaan hidro besar yang melebihi 100 megawatt. Sasaran ini bukan sahaja boleh menurunkan pelepasan karbon negara kita, malah juga berpotensi untuk menjana 33.2 bilion pelaburan dan 100,000 pekerjaan. Boleh minta sikit? Berkaitan dengan tenaga boleh diperbarui. Saya juga nak sebut minta daripada kerajaan kerana dalam projek pembangunan Lembah Cuping oleh kerana radiasi di padang besar itu kalau di Semenanjung ni itulah yang paling besar, paling bagus. Cuma bila tanah diallocate sebanyak kalau tak silap saya lebih kurang dalam 300 ekar itu untuk projek solar, tetapi dia tidak dapat berjalan kerana tidak ada pencawang utama di sana. Jadi saya harap kerajaan sepatutnya kena laburlah walaupun jumlah dia besar sikit untuk membolehkan perkara ini dapat berjalan dengan lebih cepat supaya sasaran untuk kita capai tenaga boleh diperbarui ini dapat kita lakukan juga dengan lebih cepat. Okay. Tuan Speaker, Yang Berhormat Kanga sudah buat penjelasan ataupun tambahan, saya teruskan ucapan saya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Pakatan Harapan telah menambah baik polisi Net Energy Metering NEM kepada NEM 2.0 supaya berasaskan konsep satu atas satu, one-on-one offset basis, dan juga kita membaharui polisi pajak solar leasing yang membolehkan Malaysia memenuhi potensi penjanaan tenaga solar atas bumbung rooftop solar. Dalam pakej rangsangan ekonomi COVID-19 yang pertama yang diumumkan oleh Yang Berhormat Langkawi, mantan Perdana Menteri, 1,400 megawatt projek tenaga solar telah pun dikomit oleh kerajaan untuk tahun 2020. Sebenarnya dalam rancangan asal, selain daripada 1,000 megawatt projek large scale solar ataupun LSS telah pun diumumkan oleh Menteri Tenaga sekarang melalui LSS Mentari. Yang baki 400 megawatt ialah melalui NEM and solar leasing, di mana pemain-pemain industri solar boleh menawarkan pakej zero upfront cost kepada pemilik-pemilik bangunan dengan dorongan dan garakan daripada insentif daripada kerajaan. Saya ingin tahu tentang rancangan 400 megawatt tenaga solar ini dan sama ada ia akan diteruskan ke tidak. Yang berhormat sekalian, kita perlu galakkan solar atas bumbung kerana dua perkara. Satu adalah ia boleh memulakan projek dengan lebih singkat jika kita bandingkan dengan LSS, dan kedua ialah kerana ia boleh mencipta lebih banyak pekerjaan jika kita berbanding dengan LSS. Tenaga solar atas bumbung boleh mencipta lebih daripada 2 kali ganda jumlah pekerjaan untuk setiap penjanaan setiap 1 megawatt kapasiti solar. Keenam, Bakri juga berharap bahawa kerajaan boleh memastikan bahawa Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga Energy Efficiency and Conservation Act EECA boleh dibentangkan pada tahun ini seperti yang telah pun dirancang sebelum ini. Bakri juga berharap bahawa kerajaan boleh terus menggalakkan projek kecekapan tenaga melalui mekanisme Energy Performance Contract di bangunan-bangunan kerajaan yang di mana Kabinet Pakatan Harapan telah meluluskannya. Ketujuh, ini adalah sangat penting. Saya berharap bahawa kerajaan akan meneruskan pelaksanaan Plan Malaysia Electricity Supply Industry 2.0, MESI 2.0, yang telah diluluskan oleh Kabinet pada 12 Julai 2019 dan diumumkan pada 17 September 2019. Plan MESI 2.0 merangkumi pelbagai inisiatif liberalisasi industri elektrik ini bertujuan untuk meningkatkan persaingan dalam
keempat komponen terbesar rantaian nilai industri bekalan elektrik. Satu, perolehan bahan api. Kedua, penjanaan. Ketiga, penghantaran dan pengagihan. Dan keempat, runcit. Ini adalah untuk memastikan bekalan elektrik yang cekap, terjamin dengan harga berpatutan untuk pengguna. Saya berharap bahawa kerajaan akan teruskan pelaksanaannya. Jika bukan secara keseluruhannya, sekurang-kurangnya sebahagiannya, terutamanya dalam inisiatif pembukaan persaingan dalam perolehan bahan api. Ini adalah kerana komponen ini adalah komponen terbesar dalam rantaian nilai industri elektrik dalam menentukan harga tarif, di mana ia merangkumi 42% daripada keseluruhan harga tarif, diikuti dengan grid 29%, penjanaan 26% dan runcit 2%. Mungkin ramai di Dewan Yang Mulia ini tidak tahu lagi. Sekarang perolehan bahan api hanya terhad kepada TNBF untuk bekalan batu arang dan juga Petronas untuk gas, monopoli. Oleh sebab itu dalam plan Messi 2.0, komponen ini akan dibuka untuk persaingan supaya boleh mendapat bahan api dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan ada pembaharuan ini, ia akan membawa impak positif yang paling besar kepada pengawalan harga tarif. Tuan Speaker, izinkan saya 2 minit lagi untuk bangkitkan satu isu lagi, iaitu satu isu untuk sektor tenaga yang paling penting, ialah di mana adalah isu bekalan elektrik di negeri Sabah. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, secara purata, setiap pengguna di Sabah mengalami gangguan elektrik selama 4 jam setahun. Ini adalah jauh lebih tinggi daripada pengguna di Semenanjung Malaysia. Sebelum ini, satu langkah signifikan telah pun diambil oleh Kerajaan Pakatan Harapan, iaitu Kabinet telah meluluskan secara prinsipnya Kerajaan Persekutuan menyerah kembali pengurusan industri bekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah. Proses due diligence pemilikan SESB telah pun siap dan rancangan asal ialah proses pemulangan bermula tahun ini. Saya ingin tahu apakah perkembangannya dan janganlah kita melambat-lambatkan pemulangan SESB kepada Kerajaan Negeri Sabah kerana perbezaan politik. Tuan Speaker, akhir sekali saya ingin bangkitkan isu banjir di kawasan Parlimen Bakri. Baru-baru ini, kawasan Bakri mengalami 2 kali banjir dalam 1 bulan. Pejabat saya telah memulakan perbincangan. YB Bakri. Ya. Boleh penjelasan sikitnya? Saya tak ada mas. YB, Boleh. Okay. Ini berkenaan dengan penyerahan balik SESB kepada Kerajaan Negeri Sabah. Selaku Menteri yang telah mengendalikan perbincangan penyerahan ini, saya ingin bertanya kepada YB, adakah YB benar-benar yakin bahawa inilah hala tuju SESB yang sebaik-baik mungkin? Saya rasa ini adalah kerana adalah penting apabila kita serahkan kuasa balik untuk menentukan bagaimana Sabah mengendali industri bekalan elektrik sendiri. Bukan sahaja SESB pemilikan, tetapi juga dalam kawasan dia. So, sebelum ini kita memang ada rancangan dan saya rasa ini adalah hala tuju terbaik untuk rakyat negeri Sabah dan saya berharap bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak akan stop rancangan ini dan juga perkembangan ini kerana perbezaan politik. Tuan Speaker, Datuk Speaker, saya teruskan sikit saja. Untuk isu banjir, saya hanya nak katakan bahawa saya berharap bahawa kerajaan boleh memberi perhatian baik di Bakri ataupun di tempat-tempat lain secara keseluruhannya dan memberi maklum balas apakah hala tuju kerajaan untuk menangani isu banjir memandangkan cuaca semakin berubah-ubah akibat perubahan iklim. Tuan Speaker, itu sahaja beberapa isu yang saya ingin bangkitkan hari ini. Secara keseluruhannya, Baki berharap bahawa polisi-polisi dan rancangan-rancangan Pakatan Harapan yang baik boleh diteruskan oleh kerajaan sekarang. Jangan biarkan politik menghindari jentera kerajaan dalam melaksanakan polisi dan rancangan yang baik untuk kebaikan negara dan kesejahteraan rakyat. Sekian sahaja, Bakri mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bakri.